Kalau buat konten Alza vs Arus pun not bad sebab tengah pening nak pilih yang mana satu. Duit KWSP dah masuk. Tunggu nak bayar down payment je tak tahu nak pilih mana satu. Belagak kau ya, KWSP dah masuk. Tak apa, kita layan. Let's go. Rata-rata penonton mekanik tertanya-tanya apakah perbezaan yang terdapat pada model Pro 2 Arus dan juga Pro 2 Alza second generation yang bakal dilancarkan tak lama lagi. Video pada kali ini kita akan sembang berkenaan dengan perbezaan antara kedua-dua model ni. So, patut ke korang tunggu Pro 2 Alza second generation ni ataupun korang beli je terus Pro 2 Alza? Pro 2 Arus. So, tanpa buang masa lagi, let's roll the music. Firstly, kita lihat untuk bahagian reka bentuk. Untuk reka bentuk, kedua-dua model ni memang berbeza. Sebabnya untuk Pro 2 Arus, dia merupakan segmen SUV crossover 7-seater. Manakala untuk Pro 2 Alza second generation merupakan segmen MPV 7-seater. Dan kita lihat pada bahagian hadapan, lampu hadapan kedua-dua model ni masing-masing menggunakan lampu jenis LED. Begitu juga dengan bahagian lampu fog light, juga menggunakan lampu jenis LED. Dan daripada segi saiz dan dimension untuk Pro 2 Alza ni sebenarnya dia lebih lebar sikit. Dan kita lihat untuk kelebaran Pro 2 Arus ni saiznya lebih kurang 1695mm, manakala untuk Pro 2 Alza 1730mm. Dan kalau kita lihat untuk Pro 2 Alza ni dia lebih lebar lah berbanding dengan Pro 2 Arus, di mana penambahan kelebaran saiznya lebih kurang 35mm berbanding dengan Pro 2 Arus. Dan kita lihat untuk Pro 2 Arus ni dia lebih tinggi, lebih kurang 1740mm, manakala untuk Pro 2 Alza second generation lebih rendah 1690mm. Seterusnya kita beralih ke bahagian side profile. Untuk Pro 2 Arus ni kita lihat dia lebih panjang saiznya berbanding dengan Pro 2 Alza second generation, di mana untuk Pro 2 Arus lebih kurang 4435mm, manakala untuk Pro 2 Alza pula lebih kurang 4395mm. Penambahan lebih kurang 40mm dari segi panjang untuk Pro 2 Arus. Tapi kalau kita lihat untuk saiz wheelbase pula, Pro 2 Alza dia lebih panjang berbanding dengan Pro 2 Arus, di mana kalau kita lihat untuk Pro 2 Alza ni lebih kurang 2750mm, manakala untuk Pro 2 Arus lebih kurang 2685mm. Penambahan wheelbase lebih kurang 65mm pada Pro 2 Alza second generation. Dengan saiz wheelbase yang lebih panjang pada Pro 2 Alza second generation ni, saya jaminlah untuk tempat duduk belakang pada Pro 2 Alza second generation ni dia lebih selesa berbanding dengan Pro 2 Arus. Manakala dari segi saiz tayar pula untuk Pro 2 Arus ni dia menggunakan 17 inci, manakala untuk Pro 2 Alza second generation ni paling besar pun dia akan menggunakan 16 inci sahaja untuk saiz tayar. Seterusnya kita beralih ke bahagian belakang. Kedua-dua model ni kita lihat ada kesamaan daripada segi reka bentuk bahagian belakang, terutamanya pada bahagian lampu belakang ni kan. Tapi kalau kita lihat untuk Alza second generation, desain lampunya lebih kecil berbanding dengan Pro 2 Arus. Dan kedua-dua model ni juga menggunakan lampu jenis LED pada lampu bahagian belakang, tetapi untuk lampu signal dan lampu reverse hanya menggunakan lampu bulb yang biasa je lah. Dan bagi pendapat saya lebih prefer reka bentuk bahagian belakang pada Pro 2 Alza second generation, sebabnya dia nampak lebih lebar, nampak lebih rendah sikit lah berbanding dengan Pro 2 Arus. Seterusnya kita lihat untuk bahagian interior kedua-dua model ni macam langit dan bumi lah kan. Sebabnya kalau kita lihat untuk Pro 2 Arus ni berbanding dengan Pro 2 Alza, design dashboard pada Pro 2 Alza second generation ni nampak lebih moden lah. Berbanding dengan Pro 2 Arus nampak macam old school sangat lah kan. So perbezaan yang sangat ketara daripada segi design interior. Dan kalau kita lihat untuk Pro 2 Arus dia hanya menggunakan 7 inci touchscreen infotainment display, tapi Apple CarPlay tak ada lah kan. Berbeza dengan Pro 2 Alza second generation, ianya akan menggunakan 9 inci floating infotainment display yang mana akan hadir dengan fungsi Apple CarPlay dan juga Android Auto. Kedua-dua model ni semestinya mempunyai 7-seater lah kan. Cumanya perbezaan daripada segi keluasan dalaman. Dan seperti yang saya cakap tadi, untuk Pro 2 Alza second generation wheelbase-nya lebih panjang berbanding dengan Pro 2 Arus. Dan semestinya untuk tempat duduk belakang lebih luas
berbanding dengan Pro 2 Arus, terutamanya untuk seat bahagian ketiga. Bagi saya untuk Pro 2 Alza second generation ni, seat ketiga ni dia lebih sesuai untuk penumpang dewasa duduk di bahagian belakang. Manakala untuk tempat duduk ketiga pada Pro 2 Arus ni agak sempit sikit lah untuk penumpang dewasa duduk dekat bahagian belakang. Tapi yang paling penting sekali untuk kedua-dua model ni akan hadir dengan aircon di bahagian belakang. So tak ada isu kepanasan lah untuk penumpang di bahagian belakang. Manakala untuk boot space, kedua-dua model ni keluasan boot space ni lebih kurang sama je. Cumanya kalau kita lihat untuk Pro 2 Arus ni dia lebih luas sikit lah. Lebih kurang 213 liter. Manakala untuk Pro 2 Alza second generation lebih kurang 210 liter. Perbezaan yang sangat minimal lah kan. Untuk bahagian keselamatan, kedua-dua model ni dia menggunakan teknologi yang berbeza. Untuk Pro 2 Arus, kalau kita lihat dia menggunakan teknologi keselamatan yang lama, iaitu SA 2.0. Manakala untuk Pro 2 Alza second generation menggunakan sistem teknologi keselamatan yang terkini, iaitu ASA 3.0. Dan kita lihat untuk Pro 2 Arus, sistem keselamatan ASA 2.0 ni hanya hadir dengan pre-collision warning, pre-collision braking, front departure alert dan pedal misoperation control. Manakala untuk Pro 2 Alza second generation ni akan hadir dengan adaptive cruise control, blind spot monitor, lane keep control, lane departure alert, pre-collision warning, pre-collision braking, front departure alert, pedal misoperation control. Dan kalau kita lihat daripada segi sistem keselamatan pada Pro 2 Alza second generation ni dia lebih lengkap lah. Dan untuk kedua-dua model ni juga dia hadir dengan 6 airbag. Manakala untuk bahagian powertrain yang ada pada Pro 2 Arus dan Pro 2 Alza second generation ni dia lebih kurang sama je. Kalau kita lihat untuk capacity engine pada Pro 2 Arus menggunakan capacity engine 1.5 liter dual BVTi. Manakala untuk Pro 2 Alza juga menggunakan capacity engine yang sama iaitu 1.5 liter dual BVTi. Tapi output yang dihasilkan untuk Pro 2 Alza ni dia lebih tinggi sikit. Di mana kalau kita lihat untuk Pro 2 Alza ni dia menghasilkan power output lebih kurang 106 PS dan 136 Nm of torque. Manakala untuk Pro 2 Arus ianya menghasilkan power output lebih kurang 103 PS dan 133 Nm of torque. Dan untuk transmisi pula kalau kita lihat untuk Pro 2 Alza ni dia akan menggunakan transmisi DCVT yang terbaru. Manakala untuk Pro 2 Arus ni dia menggunakan transmisi konvensional 4 kelajuan yang mana merupakan teknologi transmisi yang lama lah. Manakala daripada segi berat untuk Pro 2 Arus ni dia lebih berat berbanding dengan Pro 2 Alza second generation lebih kurang 1310 kg, berbeza dengan Pro 2 Alza second generation hanya 1080 kg saja. Untuk Pro 2 Alza second generation ni dia lebih ringan berbanding dengan Pro 2 Arus. Sebabnya untuk Pro 2 Alza second generation ni dia akan menggunakan DNGA platform, yang mana untuk DNGA platform ni akan membuatkan chassis dan rangka pada Pro 2 Alza second generation ni lebih ringan dan lebih kuat berbanding dengan Pro 2 Arus. Manakala dari segi fuel consumption untuk Pro 2 Alza ni dia lebih jimat iaitu lebih kurang 21 km per liter berbanding dengan Pro 2 Arus lebih kurang 15.6 km per liter. Dan akhirnya untuk harga kedua-dua model ni macam mana pula kan? Untuk Pro 2 Arus kalau kita lihat harga Pro 2 Arus ni dia bermula pada tanda harga 68,000 sehingga 73,000. Dan untuk Pro 2 Alza second generation ni harga dia macam mana pula kan? Sebabnya kalau kita lihat untuk Pro 2 Alza yang lama iaitu first generation bermula pada tanda harga 50 hingga 60,000. Takkanlah untuk Pro 2 Alza second generation yang mempunyai sistem teknologi yang terkini menggunakan DNGA platform, desain yang baru yang lebih besar, lebih lebar, mustahil lah Pro 2 akan meletakkan tanda harga yang sama seperti Pro 2 Alza first generation. Kalau kita lihat untuk Daihatsu Xenia yang merupakan model yang ada pada pasaran Indonesia, kita lihat tanda harga Daihatsu Xenia ni dia bermula pada tanda harga 210 juta rupiah sehingga 240 juta rupiah. Kalau kita convert ke duit Malaysia lebih kurang 62,000 sehingga 72,000.
Mungkin Pro 2 akan meletakkan harga yang lebih rendah sikit berbanding dengan harga yang dah kita convert tadi tu. Kemungkinan Pro 2 akan meletakkan harga Pro 2 Alza second generation ni bermula pada tanda harga RM60,000 sehingga RM71,000. Dan kalau kita lihat untuk kategori MPV 7 seater dekat pasaran Malaysia ni tak banyak sebenarnya model. Kalau kita lihat yang ada pun Mitsubishi Xpander, Nissan Grand Livina kan, itu semua harga yang agak mahal, iaitu lebih kurang 90 hingga 100,000. Kalau betul Pro 2 meletakkan tanda harga 60 sehingga 71,000 untuk Pro 2 Alza second generation ni, saya yakin untuk model Pro 2 Alza second generation ni akan menjadi model yang hot selling untuk Pro 2. So persoalannya sekarang, patut ke korang tunggu model Pro 2 Alza second generation ni? Bagi pendapat saya, bagi korang yang tak terkejar-kejar untuk mencari kenderaan yang baru, saya rekomenkan korang tunggu sekejap lah. Kan, tunggu sekejap sampailah model Pro 2 Alza second generation ni dilancarkan oleh Pro 2. Sebabnya bagi saya untuk Pro 2 Alza second generation ni dengan desain yang baru, teknologi yang baru, sangat berbaloi berbanding dengan Pro 2 Arus. So itu saja video pada kali ini, dan sebelum tu jangan lupa tekan button like, komen, share dan subscribe channel Mekanik. Terima kasih.